Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamah dan duduknya kita di dalam halaqah ilmu, Allah kurniakan keberkatan, kurniakan kerahmatan, kurniakan kefahaman, kurniakan kebaikan. Moga Allah bersihkan hati kita dengan kita bertadabbur hari ini. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni tadi ada 21 gun salute sebab hari keputeraan Agung. Tu ingat macam bunyi guruh, rupanya bunyi meriam. Saya rasa pelik tu apa pasal bunyi dia macam bertalu-talu. Rupanya bunyi meriam. Okey. So kita nak teruskan ayat 131, 132 surah Baqarah, 132 surah Baqarah. Lagi tentang kisah Nabi Ibrahim, namun kali ini berkaitan dengan Nabi Yaqub. Berkaitan dengan Nabi Yaqub. Paling last minggu lepas kita berhenti pada idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Allah menitahkan kepada Ibrahim, berserahlah, maka Nabi Ibrahim jawab, I surrender. Ketika Allah arahkan berserahlah, maka Nabi Ibrahim jawab, I surrender. Begitulah tuan-puan arahan yang Allah beri pada kita, kita laksanakan seperti mana yang Allah nak. Allah suruh kita solat, kita solat. Allah suruh kita agihkan harta, kita agihkan harta. Saya dalam dalam beberapa surau dan masjid ni, saya duk memperkenalkan kepada mereka 10 surah terakhir dalam Quran tu. Kan daripada surah Fil sampai surah Nas. 10 surah terakhir, dengan harapan kalau kita mulakan satu surah satu kali kuliah, kalau kuliah dekat situ tu kuliah bulanan, sekurang-kurangnya habis surah yang ke-10, maka kita jumpa semula Ramadan. Kan? So 10 surah terakhir, dan intipati 10 surah terakhir tu ialah tentang solat dan sedekah. Intipati 10 surah tu adalah tentang solat dan sedekah. Sebab manusia ni dia sebenarnya sangat perlu kepada 2 benda.
Ni ayat 132 kan. Manusia sangat perlu kepada dua benda. Dua benda yang Nabi Ibrahim doa untuk Kaabah. Aminah, aman, keselamatan dan rezeki. Buah. Keselamatan dan rezeki. So untuk dapatkan keselamatan dan rezeki, untuk dapatkan keselamatan dan rezeki, kita kena buat dua benda. Solat kerana Allah dan sedekah. Solat kerana Allah dan sedekah. Apa kaitan keselamatan dan rezeki dengan solat dan sedekah? Solat akan menjadikan hati kita lembut dan tunduk kepada Allah. Solat sepatutnya menghasilkan ketenangan. Dan dari ketenangan itulah akan datang keamanan. Kalau setiap manusia benar solatnya, hatinya akan menjadi semakin tenang. Dan bayangkan setiap manusia tenang. Tak sibuk nak dengki orang sana sini. Tak sibuk nak kutuk orang sana sini. Tak sibuk nak berebut kuasa. Hati masing-masing tenang, lapang dan tenteram. Aman tak dunia? Aman. So solat akan datangkan keamanan. Rezeki. Kalau setiap orang mula memberi. Setiap orang mula memberi. Kita dapat tak apa yang orang bagi? Akan dapat. Kalau setiap orang mula memberi, maka setiap lapis masyarakat tu akan dapat. Akan dapat. Tuan-puan, kesan daripada kita kedekut, kikir dan bakhil ni, kesan kepada masyarakat ialah terjadinya jenayah. Terjadinya jenayah. Antara jenayah yang boleh timbul ialah zina. Sebab ada manusia yang dia hanya ada jalan akhir untuk dapatkan makanan dengan cara jual maruah. Bagi dia itu jalan terakhir. Tak ada cara lain dah. Bagi dia itu kelebihan diri dia. Bayangkan kalau jiran sebelah ambil tahu dan mula menghulurkan bantuan. Bagi makan sikit, bagi pakai sikit. Kan? Masyarakat akan lebih harmoni dan terjaga. So, apa yang Allah beri pada kita sebenarnya sudah sangat menyelamatkan dan mendamaikan. Sebab tu bila Allah kata berserahlah. Apa maksud berserah? Apa yang berlaku dekat dunia, aku serahkan urusan-urusan itu, panduan-panduan itu datangnya dari Tuhan, dari Allah. Dan aku akan cuba untuk penuhi dan patuhinya sepenuh jiwa dan raga. Aslamtu li rabbil alamin. Aku tak memandai-mandai, aku ikut je. Kalau tak, kan kita susah nak fikir itu, nak fikir ini. Macam mana nak handle jenayah sosial. Macam mana nak handle jenayah kenegaraan. Nah, itu semua berkait rapat dengan arahan dan perintah dari Tuhan. Okey. Ayat 132. 132.
32. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim dia bukan nak berjaya seorang, tetapi dia datangkan juga nasihat, bentuk wasiat. Dan perkara yang sama diwasiatkan kepada anaknya. Apa dia? Berkaitan dengan ajaran agama dan pegangan akidah. Apa yang diminta tu aman dan rezeki, yang itu diwasiatkan kepada anak-anak dia. Tentang aman dan rezeki, kan dia minta pada tanah suci itu aman dan rezeki. Satu di atas, doa Nabi Ibrahim tu merujuk kepada apa? Tunjukkan kami, arina manasikana, tunjukkan kami macam mana nak beribadah. Tunjukkan kami itu dan ini, cara nak solat macam mana. So, wasiat yang sama Nabi Ibrahim perturunkan kepada anak-anak dia. Cuba kita tengok kalimah wawassa. Ni, kalimah wawassa. Berwasiat. Berwasiat. Dekat mana lagi kita pernah jumpa perkataan yang sama? Wasiat, wawassa, wasiat ni. Kat mana surah apa? Surah ini. Surah Al-Asr. Watawa saw bil haq watawa saw bis sabr. Wawassa dengan tawassa sama. Kedua dia membawa maksud wasiat. Tapi kalau tengok suratul Asr, surah tentang masa ni, kita translate sebagai apa kat situ? Pesan-pesan. Pesan-pesan. Saya nak tanya tuan-puan, sama ke wasiat dengan pesan? Sama tak wasiat dengan pesan? Pesan ni lazimnya, kalau kita minta jiran sebelah rumah, Kak, nanti kalau hujan tolong tarik saya punya ampayan ni Kak, itu pesan. Kak, nanti kalau hujan tolong tarikkan ampayan saya ni. Takut tak sempat balik. Hari ni saya nak pergi tengok wayang. Tu pesan. Kalau wasiat, benda tu serius dan ada sense of urgency. Ada nilai kesegeraan. Aku kena bagi tahu aku dah tak lama nak hidup ni. Aku dah tak lama nak hidup. Itu wasiat. So ayat dalam suratul Asr perlu difahami dengan kita kena berwasiat dengan hak, berwasiat dengan kesabaran. Sebab ada sense of urgency. Dia bukan pesan-pesan. Wasiat. Dan wasiat ni penting. Adakah kita pergi berjoging, tengah-tengah jogging, terserempak dengan tak siapa-siapa? Bang, jap bang, saya nak wasiat sikit pada abang. Wasiat apa benda kau, aku kenal pun tidak. Wasiat dia bukan. Betul dia jenis pesanan, tapi kita tak wasiat pada siapa-siapa. Kita tak wasiat pada random orang. Kita tak wasiat pada orang yang sebarangan. Tak. Kita wasiat pada siapa? Ahli waris. Ahli waris. Bapa pada anak, mak pada anak, suami pada isteri, isteri pada suami. Kita tak wasiat dengan jiran sebelah rumah. Ada bagi wasiat. Ni tanah saya 300 ekar ni, saya wasiatkanlah kepada abang. Kenapa kau, dek? Entah
terserempak berjoging macam ni, alang-alang saya wasiatkan je lah. Suka-suka, wasiat bukan level begitu. Wasiat ni dia ada nilai, dia ada embedded dalam wasiat tu kasih sayang, repo. Bayangkanlah kadang anak sendiri, tapi bila anak sendiri buat salah yang begitu melukakan mak bapak, ada bapak dan mak yang sanggup keluarkan anak itu daripada wasiat dia. Kan bukan kita tak tengok cerita Korea. Saja je benda tu tak connect. Wasiat ni benda penting, dia tak sama dengan pesan. So sekarang Nabi Ibrahim dia wasiat tentang apa? Tentang agama. Dan kalau Nabi Ibrahim perturunkan wasiat menganggap agama ni penting, perlu disampaikan kepada anak cucu dia, kita itu yang disebut dari tadi, wasiat adalah benda penting dan dia disampaikan kepada orang yang ada repo dengan kita. Betul, wasiat hanya untuk bukan waris. Kan? Harta waris ni akan disampaikan kepada waris-waris kita. Wasiat kepada bukan waris. Yang bukan waris ni kalau kita tak kenal, kita bagi ke? Mesti ada repo. Anak angkat. Dia ada nilai kasih dan sayang. Kadang anak angkat tu dilebihkan berbanding anak sendiri. Dan wasiat bukan harta sahaja. Nabi Ibrahim wasiatkan kepada anak-anak dia tentang agama. Tentang agama. Apa wasiat dia? Ni nak tahu apa wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub. Kenapa sebut Nabi Yaqub? Untuk menunjal kepada kepala Yahudi. Ditunjal kepala Yahudi tu, dengar ni, dengar. Ibrahim, Yaqub yang korang gelar sebagai Israel, yang korang ni Bani Israel. Lihat apa yang diwasiatkan kepada Yaqub. Apa wasiatnya? Ya Baniya, wahai anak yang aku sayang. So, Bani Israel berasal daripada ini. Allah sedang pick up. Allah sedang sebut tentang jalur keturunan Yahudi Bani Israel. Datuk engkau Ibrahim, bapa engkau Israel, Yaqub. Dengar ini, apa yang diwasiatkan kepada mereka. Dan wasiat ini terpakai kepada kamu. Ya Baniya, wahai anakku. Nabi Yaqub juga berwasiat kepada berapa? 12 anak dia. 12 anak dia yang nanti akan lahirlah 12 puak terbesar Yahudi. Ya Baniya, wahai anakku, wahai anak yang aku sayang. Innallah, sungguh Allah. Istafa, sungguh Allah telah memilih. Istafa, Allah pilih. Lakum, untuk kamu. Ad-din, gaya hidup. Sungguh Allah pilih untuk kamu gaya hidup. Dengan kata lain, anda tak ada pilihan lain kecuali ini. Anda tak ada pilihan lain yang lebih baik dari ini. Sebab agama ini, gaya hidup ini, cara hidup macam ni, Allah yang pilih untuk kita. Inna Allah astafa lakumuddin. Sungguh Allah memilih gaya hidup kamu.
agama kamu. Fala tamutunna, jangan sampai kamu mati illa wa antum muslimun, melainkan kamu dalam keadaan berserah diri, melainkan kamu dalam keadaan Islam. Ini wasiat Nabi Ibrahim kepada anak dia, Yaqub, cucu dia. Anak dia Ishak, Ishak bapa kepada Yaqub. Nabi Ibrahim wasiat begitu. Nabi Ibrahim wasiat begitu. So, apa kaitan dengan kita? Kita ada anak, ada cucu. Tolong ajar anak kita agar mereka pegang agama yang benar. Jangan sampai perkara lain melalaikan kita sehingga kita tak endahkan pengetahuan agama anak-anak. Sedangkan mak bapak sendiri amat rendah pemahaman agama. Jangan begitu. Pegangan akidah paling penting. Pegangan akidah paling penting. Dan Allah sebut dalam ayat ni, istafa lakum. Istafa lakum. Huruf lam, ni huruf lam. Lakum, ikutan kamu. Lakum, yang ni huruf lam ni. Pada lakum tu. Lam di situ bermaksud hadiah dan rahmat. Hadiah dan rahmat. Dia bukan bentuk tanggungjawab berat, tak. Agama yang Allah beri ni adalah rahmat dan hadiah. Itu rahmat pada kita. Itu rahmat pada kita. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh itu, dah diberi hadiah, janganlah tinggalkan hadiah tu. Janganlah kita tinggalkan hadiah tu. So, pengajaran penting dari ayat ni, kena ajar wasiat itu kepada anak-anak. Lihat bagaimana Luqman wasiat pada anak dia. Jangan mati melainkan dalam agama Islam. So, kita ada nasihat untuk anak kita. Anak, wahai anakku, haunanu haulia, jangan mati melainkan dalam Islam. Jangan pilih agama lain, kekallah dalam agama ni. Walau apa pun melanda, jangan mati melainkan dalam agama ni. Ingatkan pesan begitu. Kan, itu kan pesan yang ringan. Agar dia, ingatan dia tetap pada agama. Ya, mungkin kita, jalan hidup kita yang kita lalui, kita dah tempuhi berapa? 40, 50, 60 tahun. Kita mungkin tersilap langkah, tak belajar agama daripada kecil. Tapi at least kita sudah ada kesedaran menuju ke penghujung hayat ni. Kita dah ada kesedaran. So, dengan kesedaran berbaki itu, tolong sampaikan pada generasi seterusnya. Pada anak, pada cucu. Waktu tengah makan ke, waktu tengah berjumpa, kan dia salam. Anak balik salam tangan, cium. Dan kalau dengan anak perempuan tu, saya tak tahu daripada mana kebiasaan ni timbul. Perempuan dengan perempuan asal berjumpa dia bukan sekadar salam, tapi belaga pipi. Kena 3 kali pula. 1, 2, 3. Lepas tu jumpa member sebelah. 1, 2, 3. Tak tahu belajar dari mana. Tak tahulah dia punya dalil mana kena buat macam tu. Seolah-olah kalau tak buat macam tu, macam tak sah.
Salam sudahlah, penat. Kita tengok pun penat. 13 orang perempuan kat situ, 13 tu. Begitulah dia belaga. 13 darab 3, 39. Lepas tu, konon-konon mesra. Kita tengok memek muka dia, memek muka yang tidak selesa. Penat. Macam ni. Lepas tu, ya, okey. Cuba lagi. Penat belaga pipi. Bukanlah salah. Tapi dapat dari mana? Apa yang Nabi nak kita buat, ni. Salam, dengan tangan salam, mata bertentang mata, salam, mata bertentang mata, dan ucap Assalamualaikum. Kita doakan dia, moga keselamatan atas kamu. Kan? Dan Nabi takkan tarik tangan dia, melainkan orang tu akan tarik tangan dia dulu. Nabi takkan lepaskan genggaman, melainkan orang tu yang lepaskan dulu. Betul orang Arab buat macam tu, tapi Nabi tak buat macam tu. Nabi tak buat macam tu. Kita nak ikut Nabi ke nak ikut Arab? Kita bukan nak jadi Arab. Kita Melayu. Kan? Mata bertentang mata. Ucap salam. Itulah salam. Tengok. Assalamualaikum. Ini mata kita ke mana? Mata kita dah ke mana-mana. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. 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 Orang kat depan pun tak tengok. Gitu. Gitu. Kan? So tatkala anak kita salam, dia salam. Bila salam dia nak cium tangan. Ataupun kalau untuk mak dia nak peluk, nak cium pipi, nak cium dahi, dia nak peluk kan. Waktu peluk tersebut, Mami harap jangan mati melainkan dalam Islam. Jangan cakap kuat-kuat, sebut dekat telinga dia. Sebut dekat telinga dia. Mami harap jangan mati selain dalam Islam. Tu pesan tu. Setiap kali jumpa, sebut. Sebab kita perlu menanggap benda ni super important. Sangat penting untuk disampaikan. Simple je. Simple gesture. Simple pesanan. Tapi dia sangat memberi bekas dalam hati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Allah mulakan ayat ini dengan wawassa. Inilah bentuk wasiat. Dia tak wasiatkan harta. Tapi dia wasiatkan sesuatu yang jauh lebih bernilai. Dan nilai dia itu memastikan kita selamat di akhirat nanti. Kalau sekadar wasiatkan harta, harta tu akan ditinggalkan bila anak tu meninggal. Tapi bila wasiatkan tentang Islam, tentang iman, dia akan selamat sampai bila-bila. So begitulah Quran merubah cara kita melihat. Tapi yang penting tu, sama ada kita kata, okey, nak hidup dalam Islam ke, atau macam mana ke, yang penting agar dia sedar bahawa kita sangat nak titik beratkan Islam. Boleh?
Sebab wawasa dalam bentuk kita beri wasiat, kita beri peringatan, kita beri sesuatu kepada orang yang ada repo dengan kita. Yang ada repo. Siapa orang yang ada repo dengan kita? Paling dekat, ahli keluarga. Anak isteri, paling dekat. Kalau kawan-kawan tu ada repo dengan kita, silakan. Sebab idea wasiat ialah kita nak beri suatu yang penting dan berharga kepada orang yang begitu penting dan berharga dalam hidup kita. Kepada orang yang kita rasa kita sayang. Dia bukan pada mana-mana individu. Dia bukan pada mana-mana manusia. Tak. Bukan random. Tak. Tapi orang yang memang ada kepentingan dan rasa sayang. Satu dalam suratul Asr, nasihat-nasihat yang baik itu diberi kepada orang yang kita tahu dan kita kenal. Bukan pada sembarangan orang. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Ini ni kepada anak kita. Kepada orang yang kita sayang, kepada orang yang kita rapat. Sebab idea dalam suratul Asr adalah kita sedang tenggelam. Kita sedang tenggelam dalam kerugian. Seorang tenggelam ni dia perlu bertindak, perlu bergerak, bertindak. Jika tidak, dia akan kekal tenggelam dan tenggelam dan tenggelam. Gitu. Boleh macam mana pun, yang penting ada nasihat untuk agama. Ada nasihat tu. Jangan tinggal solat. Tapi bila sebut tentang kematian, itu lebih dalam. Kan sebut tentang kematian, kita secara tak langsung mengingatkan dia tentang mati. Dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Kan kalau kita ketua jabatan, waktu morning prayer, pesan saya terakhir, saya harap anda semua jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Simple je, terus tutup. So orang yang akan dengar tu, lain lah dia penasihat ni. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita nak itu. Itu, okey. So, bila anak kita dah akil baligh, kita perlu perkenalkan, ajar mereka tentang agama. Siapa Allah, siapa Nabi. Kan? Ajar dia mengucap supaya kita jadi saksi dia Muslim depan kita. Kan? Anak kita akil baligh, pernahkah kita dengar anak kita mengucap? Kan? Susun anak, okey, cuba mengucap. Asyhadu. Mengucap. Kita jadi saksi, anak depan mata kita benar-benar Muslim. Aku nak saksi, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Itu kan penyerahan. Gitu. Ada banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti yang kita boleh buat dengan anak ni tentang agama. Tentang agama. Cek bacaan-bacaan dia. Tapi dalam keadaan santai. Jangan paksa. Ini dengan jarum peniti kat tangan kau mengucap. Kau tak mengucap, kau siap. Bukan macam tu. Kan sambil-sambil me time. Cuba daddy nak dengar. Nuha mengucap sikit. Kan? Saya dulu mengaji macam tu tuan-puan. Mak saya tukang jahit. Dia pula mengajar anak orang dekat kampung tu mengaji. So kalau dah ustazah ngajar ngaji, takkan anak dia tak tahu ngaji. Yang kena saya lah. Abang-abang, kakak-kakak semua dah besar.
Saya dengan adik. So kalau kita orang mengaji, biasanya cikgu kan dia bersandar kat dinding. Sandar kat dinding, okey, baca kat depan. Kalau pesen saya kat rumah terbalik. Kita orang yang akan bersandar kat dinding, belakang dinding, dia kat depan. Senang, tak boleh lari. Tak boleh lari. Tak boleh lari. Mengucap panjang dulu mengucap. So sambil menjahit, sambil kita orang baca. Waktu belajar ngaji itulah iman paling tinggi, paling tebal dalam hati. Sentiasa menitis air mata membaca ayat-ayat Quran. Sebab pantang salah, jarum hinggap jarum, dia main sap macam tu je. Menitis air mata. Nampak tak khusyuk? Besar-besar jadi imam kan? Kalau tak sempat jarum, dia sedia rotan. Gitulah anak-anak mengaji. Kan itu yang menjadikan dia ingat. Itu yang menjadikan dia ingat. Kalau anak sekarang tak boleh buat macam tu. Tak boleh, lemah. Tak boleh cepat merajuk. Kalau dulu ya, kita membesar dengan trauma. Dan benar jadi manusia. Sebab kita tahu dah handle trauma tu. Ada yang tak boleh handle. Ada yang tak terkawal traumanya. Tapi kita tahu kita boleh handle. Sebab kita ada Tuhan. Kita belajar dan tahu kita ada Tuhan. Kita membesar dalam keadaan yang apa nama? Yang sukar. Maksud sukar macam mana? Ialah berhadapan dengan tali pinggang, batang paip. Gitu. Sekarang ni kita jeling je, kita jeling. Tak payah jeling. Ayat tu dia dah baca. Ulang balik. Dengar perkataan ulang balik, itu pun sudah meremukkan hati dia untuk dia teruskan pembacaan. Dah mula menitik air mata, dah mula teresak-esak. Kita suruh ulang balik je. Sedangkan dulu, kita ayat yang sama 40 kali ulang. Kau tak betul, kau ulang situ lah. 40 kali ulang kau ayat yang sama. Kesalahan yang sama, tempat yang sama. Dah habis penat kita ulang 40 kali. Tadi kau baca benda ni salah. 40 kali kau lalu kat sini pun salah. Yang betul ni macam ni. Baca yang betul 40 kali. Masak 80 kali dah ulang. Itu belum rotan? Belum. Itu baru disuruh ulang. Anak sekarang, tak boleh. Cepat terasa. Kan? Lain cara kita belajar dulu. Tapi dengan trauma itulah kita boleh hidup. Hati kita semakin kuat. Gitu. Sekarang ni lain. So, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebut tentang kematian, ada orang sangat sensitif tentang mati. Dan apa benda ni, program motivasi kat sekolah cerita pasal kubur, pasal mati ni. Tak boleh sensitif pasal mati. Sedangkan itulah wasiat yang terpenting. Kerana kematian adalah pemutus kepada nikmat. Ingat mati itu akan menjadikan kita berpada-pada. Dah tengah ngumpat-ngumpat, ada seorang cakap, dah lah tu. Kita semua bakal mati. Lain, kita punya energi untuk meneruskan aktiviti itu akan terganggu. Kan? Dulu gadget kita kan banyak. Basikal, plastik. Banyak je gadget kita. Cuma gadget kita tu perlu tenaga. Sekarang ni gadget dia depan mata itu je.
ditukar kepada apps. Kalau dulu kan kita main badminton, berbasikal, berlari. Kan? Dan kita pandai manage masa. Mak pesan, kau nak main, kau main. Sampai mana pun boleh. Maghrib kat rumah. Kita belajar manage masa. Sekarang, kita mesti ajar dan didik anak-anak manage masa. Kau nak main boleh. Waktu cuti sekolah ke, waktu hujung minggu kau nak main gadget boleh. Tapi berapa lama? Letaklah masa. Kita main galak panjang, main apa? 0 point, polisentif, banyak. Saya pernah dengan adik saya, 3 orang, bertiga, keluar main. Main basikal, balik lambat, dah maghrib, balik lambat, mak sudah kunci pintu. Aduh, macam mana ni, dah lah, main mesti berpeluh. Panas macam tu, panas, macam mana nak masuk ni, masuk, aduh. So tengah-tengah macam tu panggil mak buat buat keras je, tak nak buka pintu. Pada muka, siapa suruh balik lambat? Mak, lepas tu yang adik nombor 2, adik bawah. Dia nombor 9. Adik nombor 9. Dia bagi salam. Assalamualaikum. Mak jawab, Waalaikumsalam. Dia boleh masuk. Dia boleh masuk. Sebab dia bagi salam. Kan kita bodoh dulu. Panggil mak je. Kau nak masuk rumah, kau kena bagi salam. Dia bagi salam. Assalamualaikum. Mak jawab, Waalaikumsalam. Masuk. Tengok dia masuk, baru kita terhege-hege. Assalamualaikum mak, boleh masuk? Waalaikumsalam. Masuk, siap, habis. Kau mandi sekarang. Gitu. Adik tu sekarang dekat Qatar. Dia kerja kat Qatar. Gitu. So, bentuk-bentuk macam tu kan. Kita dulu membesar begitu. So tuan-puan, pertama, cara membesar, maksudnya nasihat ataupun cara dibesarkan itu memberi impak untuk kita hidup. Membesar begitu, memberi impak. So, cuba tengok ayat tu. Fala tamutunna, jangan mati. Mati ni benda yang, mati ni super sensitif. Kok disebut? Fala tamutunna wa antum muslimun. Ingatan tu perlu terus ke hati supaya dia beringat dan berwaspada. Bukan main-main perkara mati ni. So mak bapak kita dulu didik bukan main-main. Dia mungkin tak ada pun latar belakang pendidikan yang tinggi, tak. Tapi cara dia didik bukan main-main. Dia benar-benar nak anak dia sedar. Kalau gaduh adik-beradik, selalu apa mak bapak kita buat kalau gaduh adik-beradik, mak saya akan tarik dua-dua masuk dalam toilet, siram. Kau baru pakai baju ke, kau baru mandi ke, kalau kau gaduh, dua-dua ditarik masuk dalam toilet, jirus sampai tercungap-cungap. Mandi. Basah habis. Gitu dulu. Siapa suruh gaduh? Mak senangnya digujer. Kalau Jawa kata digujer. Terus. Itulah caranya. So, apa lagi cara yang lain? Pandang dinding. Dulu tak ada pandang dinding. Sekarang saya suruh anak saya tengok dinding. Buat salah tengok dinding. Fikirkan kenapa kesalahan tu tak wajar dan tak patut dibuat. Kalau gaduh, dua-dua pandang dinding. Sebelah menyebelah. Atau kalaupun tak pandang dinding, dua-dua berdiri menghadap rapat dan dekat.
Tengok mata. Anak, dia mesti nak keluarkan dia punya tenaga. Cara nak keluarkan tenaga adalah dengan bergurau. Bila bergurau, kadang-kadang terlebih. Bila terlebih, gaduh. Bila gaduh, jangan diasingkan. Kan sebab hati tu tengah bengkak. Hati sudah bengkak. Kau siap kau. Hati tengah bengkak. Dia tak boleh nak buat apa sebab arahan bapak dia, kau kena berdiri, dua-dua berdiri, menghadap dan rapat. Jangan sentuh, rapat. Tadi kau sangat geram nak kenakan dia, tapi sekarang sebab ada bapak kat depan, kau tak boleh buat apa-apa. Kau tahan. Tahan. Lepas tu dapatkan baju yang besar, pakaikan leher yang sama, biar dia berdekat macam tu. Gitu. Kalau anak, sebab saya tak ada pengalaman anak lelaki. Anak perempuan dia gaduh mulut. Mulut sangat ringan. Mulut sangat ringan. Kawaku tu dah biasa dah tu. Kawaku dah biasa. Kadang-kadang kan ada certain perkataan yang kita tak boleh nak sebutkan. Contoh, kita tak biasakan sebut mencarut kat rumah. Kan tak sebut babi. Tapi certain time dia ada je idea supaya dia boleh sebut perkataan tu. Kan? Dia duk kata dalam banyak-banyak binatang ada seekor binatang yang BABI. BABI tu babi kan di? Dia nak sebut tapi dalam bentuk dia tanya, BABI tu babi kan di? Betul ke di? BABI tu babi. Ba alif baya babi. Nak juga sebut. Kau sebutlah babi. Sebut. Dia puas. Dia nak juga sebut tu. Pernah main anjing-anjing? Main. Dia letakkan tali dekat collar, dekat leher adik dia, tarik. Korang main apa ni? Iyalah kan bawa anjing dekat taman. Adik ni jalan macam anjing, dia tarik. Itu anak perempuan. Kalau anak lelaki tak tahulah, aku tak tahulah. So point dia ialah tolong wasiat. Tolong wasiat kepada hidup beragama. So bukti-bukti tadi tu, bukti kita dahulu membesar bagaimana cara mak bapak kita didik. Mungkin dia tak ada silibus. Kita dididik dan kita mendidik anak tak ada silibus pada mana-mana sekolah, tak ada. Tapi semua tu berdasarkan pengalaman-pengalaman lalu. Kitalah yang mencorakkannya. Dan sekarang Allah beritahu silibus penting untuk disampaikan kepada anak-anak ialah jangan mati kecuali dalam Islam. Tu. Pergi taman, dukung anak anjing, bawa balik rumah. Itu lagi mencabar puan. Dia nampak benda tu comel. Dia dukung bawa balik. Mengucap panjang puan. Bukan sekadar mengucap baca surah Baqarah kita. Itulah anak-anak kan. Tapi itu nanti akan jadi cerita yang bakal dikenang. Itu antara momen-momen kita berdua dengan anak. Kan mungkin berlaku, kita pun tak nak berlaku mungkin salah faham, gaduh antara kita dan anak. So bila dia balik, kan kerja overseas ke, dia balik jumpa,
Kau ingat lagi tak dulu waktu kecil-kecil kau pergi taman, bawa balik anjing. So kita sertu dan kita samak sama-sama. Kau ingat lagi tak? Kan sangat menggelikan hati. Ah, kan. Gitu. Momen-momen itu akan merapatkan lagi kita. Merapatkan lagi hubungan antara kita. Tapi hubungan yang rapat di dunia, dia tidak menjamin hubungan yang rapat dan kekal di akhirat. Sebab itu, silibus yang Allah bagi itu kan berbeza. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Kalau kau tak nak berpisah dengan mak, kalau kau tak nak berpisah dengan bapa selama-lamanya, kita kekal dalam agama ini. Sebab hanya agama ini yang memberi keselamatan sampai bila-bila. Kan. Kan. So begitulah dengan anak. Apa yang kita pesan, kita boleh pesan banyak benda. Tapi salah satu silibus yang Allah beri ialah tentang akidah dan tentang Islam. Okay. So kemudian am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Dua ayat ini kritikan kepada Bani Israel, kritikan kepada Yahudi yang dia tak nak terima Muhammad. Sedangkan Nabi SAW keturunan Nabi Ibrahim. Kenapa engkau tak nak terima? Bezanya dia daripada dia berbangsa Arab, engkau Yahudi. Dari jalur keturunan sama. Apa sahaja engkau tak boleh terima? Dan Allah tanya, kamu hadir tak waktu Nabi Yaqub hampir mati? Kamu ada tak? Am kuntum syuhada. Apakah kamu memerhatikan sewaktu Nabi Yaqub hampir mati? Korang ada tak waktu tu? Tak ada kan? Meh aku cerita apa berlaku. Gitu. Ni cara Allah sekolahkan orang-orang Yahudi yang degil, tak nak terima Nabi. Allah kata, engkau tahu tak? Engkau ada tak waktu Nabi Yaqub sedang nazak? Dan dia bagi tahu pada korang punya ancestors. Korang punya leluhur. Siapa? Anak-anak dia 12 orang tu. Idh qala li banihi. Ketika dia berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Korang sembah siapa selepas aku tak ada nanti? Tuan-puan, bila bercakap dengan anak, dengan isteri, selitkanlah tentang nanti kalau abang tak ada, nanti kalau ayah tak ada, nanti kalau mak dah mati. Selitkan benda tu. Instilkan tentang perkara kematian. Sebut tentang kematian. Kan? Saya baru beli buku Madinah Takkan Rebah. Ada dua siri. Baru baca siri pertama. Muka surat awal tu waktu dia cerita tentang Nabi sakit kepala. Lalu bila dia balik rumah, jumpa dengan Aisyah. Nabi baru nak mengadu. Aisyah mengadu dulu. Aisyah kata, aku sakit kepala. Ya, Ustaz Luqman. So Aisyah kata, aku sakit kepala. So Nabi balas, nanti kalau engkau meninggal, aku doakan kau ya. Aku sembayangkan, aku kapankan, aku kemubikan. Nabi sebut macam tu. Kita boleh cakap dengan isteri, dengan suami. Abang bila nak meninggal? Itu ayat kita. Abang bila nak meninggal? Asyik hidup je. Bosan saya. Tak. Nabi. Dengan kesakitan sedikit itu, Nabi sudah terus ingatkan bahawa kita akan mati.
Nanti aku doakan, nanti aku solatkan, nanti aku mandikan dan aku kapankan. Aisyah, isteri muda 18 tahun. Aisyah. Kita 18 tahun apa yang kita fikir? Kita punya cemburu. Oi, memang tahap tertinggi 18 tahun. Remaja kot. So Aisyah balas, abang ni macam tu. Nak sangat aku mati supaya nanti boleh berseronok dengan isteri yang lain. Dan Nabi senyum. Sebab Nabi sangat faham tentang manusia. Tapi itu kefahaman Nabi tidak menyekat dari Nabi tetap beri ingatan kita akan mati, akan disemayangkan, akan dikafankan. Ingatan tu tetap diberi. Walau dalam keadaan nak bergurau, nak berseluruh, kita semua akan mati. Jangan risau. Engkau kaya-kaya macam ni pun kita semua akan mati. Semua ni tinggal, jangan risau. Tinggal pada anak-anak binimu. Kalau tak dapat agama, mereka tu gaduh. Bertahun-tahun dekat mahkamah, turun naik mahkamah kan? Rugi. So kita semua akan mati. Jomlah kita bertaubat. Apa lagi nak buat? Kita dah tua. So tengok. Ingatan terhadap kematian merupakan cara dan silibus yang konsisten digunakan oleh para nabi dan rasul. Bila nasihat tu masukkan tentang kematian. So apa yang Nabi Yaqub buat? Itqala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kau sembah selepas aku tiada? Apa yang korang semua sembah selepas aku tiada? Lalu dijawab, qalu, mereka menjawab, aku akan lihat jam 9.30 dan kita berhenti dulu di sini, kita sambung esok. Ustaz selalu break mengejut. Ustaz ada hal ke? Macam mana? Macam biasa nak buka soalan ke? Atau nak berhenti di sini saja, Ustaz? Kita berhenti dulu lah di sini. Saya nak jumpa anak saudara saya. Dia sedang bercinta dengan seorang lelaki. Jadi nak jumpa lelaki tu. Okey, baik. Faham? Okey, baiklah jemaah. Lelaki tu penang-penang nak borak-borak lah, nak borak-borak. Merisik saya nak bawa jarum. Nak bawa jarum. Ya Allah, mudah-mudahan dipermudahkanlah insya-Allah. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat hari ini. Yang sangat penting lah, wasiat penting ini. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Selepas ini bisik kepada anak-anak kita, keluarga kita. Mudah-mudahan insya-Allah berbekas di hati anak-anak kita insya-Allah. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan nipah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah duha kita hari ini. Sikit bahan Ustaz. Petang ini 5.15 petang kuliah asar bersama dengan Al-Fadhil Imam Farid bin Syari dengan Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi. Dan kuliah akhir kita, kuliah Isyak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan begitu rupanya kisah Nabi Adam. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah yang telah disediakan. Yang ini saya mewakili Gemenur Iman, mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Semoga dipermudahkanlah urusan Ustaz. Jangan buat jarum Ustaz, buat urutan. Sebagai penutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan suratul Al. Saya sudah dengar billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.